Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sabah Memilih, himpunan cerita kempen pilihan raya menjelang PRN Sabah akan saya himpunkan dalam setengah jam ini, dan juga saya akan bersama dengan wartawan-wartawan Astro Awani yang sudah berada di bumi di bawah Bayu itu. Ada yang berada di Sandakan, ada yang berada di Kota Belud pada petang ini. Saya akan bersama dengan Nazri Kahar dan juga Asim Hassan pada petang ini. Tapi mungkin terlebih dahulu saya bersama dengan Haji Nazri yang sudah berkelana di Sandakan, di Sempurna sejak seminggu yang lalu. Haji masih lagi berada di Sandakan, tetapi apa yang penting juga, kita juga risaukan juga keadaan di Sabah itu kerana keadaan COVID-19. Semalam diumumkan ada satu lagi kluster, iaitu kluster Selamat di Sempurna. Dan di Lahad Datu difahamkan terdapat banyak juga sekatan jalan raya untuk membendung penularan COVID-19. Haji, mungkin dapat ceritakan sedikit. Ya Zul, kini saya berada di Sandakan Sabah. Tetapi sebelum kita meneliti apa yang akan saya bawakan dari Sandakan ini, terutama di bawah Parlimen Sandakan, N55 Ilopura dan juga N56 Tanjung Papat, kita imbas sedikit ataupun bagi apa yang terkini di Lahad Datu. Semalam pihak polis daerah Lahad Datu sudah pun mengumumkan penguatkuasaan beberapa jalan yang ditutup dan juga sekatan jalan raya berikutan penularan tempatan yang semakin meningkat pandemik COVID-19, dan jalan-jalan utama di kawasan memasuki Bandar Lahad Datu ditutup, terutamanya di kawasan lapangan terbang Lahad Datu dan juga kawasan-kawasan yang mempunyai laluan masuk dan juga keluar ke Bandar Lahad Datu ditutup. Manakala sekatan jalan raya juga dilakukan di beberapa jalan utama menuju ke Bandar Lahad Datu, terutamanya laluan dari Tawau ke Lahad Datu dan juga dari Tungku, iaitu dari Felda Sahabat, Tanjung Labian dan kawasan-kawasan sebelah pantai timur Lahad Datu juga menuju ke Lahad Datu ada sekatan jalan raya. Dari pemerhatian Astro Awani pada pagi tadi, apabila masyarakat mendapat makluman, mereka sedia maklum dan melakukan penjadualan pergerakan. Bagi mereka yang ingin membeli belah barangan dapur, mereka hanya dibenarkan melakukan pembelian di kawasan pasaraya ataupun kedai-kedai yang ada di sekitar kawasan mereka sahaja. Bagi mereka yang ada urusan penting seperti untuk ke hospital, pejabat kerajaan ataupun melakukan transaksi di bank di Bandar Lahad Datu, mereka perlu memberikan alasan yang tertentu kepada pihak polis Diraja Malaysia yang melakukan penutupan jalan dan juga sekatan jalan raya. Dan ada juga beberapa kawasan berlaku kesesakan yang agak tinggi kerana mungkin hari ini hari bekerja dan menyebabkan proses ini akan sedikit mengalami kesukaran kepada penduduk tempatan di Lahad Datu. Tetapi apapun dari pemerhatian saya, kerana semalam saya berada di Lahad Datu dan 3 hari lalu, isu COVID-19 menjadi isu penting dan menjadi kerusingan penduduk Lahad Datu. Mereka cuba melakukan pergerakan terhad hanya di kawasan rumah ataupun kawasan sekitar sahaja. Kalau ingin membeli belah barangan dapur hanya wakil keluarga saja. Itu pun sudah dipraktiskan, Zul, apabila penularan tempatan begitu ketara di Lahad Datu. Dan pastinya apa yang dilakukan oleh pihak PDRM ini merupakan satu langkah berjaga-jaga. Apapun pihak PDRM dan juga pasukan barisan hadapan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Eskom misalnya sudah memberi jaminan bahawa semuanya masih terkawal. Walau apapun kegiatan harian penduduk Lahad Datu boleh dilakukan, cuma ada batasan seperti mana yang diperintahkan melalui jalan yang ditutup dan juga beberapa sekatan jalan raya untuk mengurangkan pergerakan dan mengelakkan kawasan-kawasan menjadi sesak di kawasan tumpuan seperti kedai makan, pasaraya dan juga kawasan-kawasan awam seperti bank dan sebagainya. Itu sedikit perincian apa yang berlaku di Lahad Datu pagi tadi, Zul. Itu cerita di Lahad Datu, keadaan masih lagi terkawal dan saya kira
banyak lagi aktiviti-aktiviti penduduk tidak terjejas, mereka boleh lagi melakukan aktiviti seperti biasa tapi dalam norma yang baru. Dari Lahad Datu, Haji, mungkin kita dapat memberikan tumpuan kepada kawasan N56 Tanjung Papat. Kalau dapat dinaikkan grafiknya, kalau ikutkan pertandingan pada PRN pada kali ini, Tanjung Papat bakal ditandingi 7 orang ahli politik yang mahu merebut kerusi ini. Tanjung Papat daripada segi pecahan kaumnya seperti yang terpapar di kaca TV ini memiliki lebih 9,000 jumlah pengundi dan juga mereka yang berdaftar sebagai pemilih, majoriti Cina sebanyak 7,150 dan Melayu sebanyak 2,107. Haji, mungkin dapat diceritakan 7 orang bertanding untuk kerusi ini. Haji sendiri walaupun bukan sebagai seorang pemilih, sukar tak untuk mengenal pasti calon-calon dalam penjuru yang berbagai penjuru ini, Haji? Dan juga bagaimana, Haji, saya difahamkan berkesempatan untuk menemu bual salah seorang calon daripada Bebas. Mungkin bagaimana kita nak memahami pertandingan berpenjuru dan juga isu ni bagaimana nak diangkat, kempen pula berlaku. Bagaimana ceritanya di N56 ni, Haji? Ya, N56 Tanjung Papat bagi mereka yang sudah pun berkesempatan hadir ke Bandar Lahad Datu ini, di mana saya berdiri ini, inilah sebahagian daripada PDM N56 Tanjung Papat, iaitu sebahagian di dalam kawasan Bandar Lahad Datu. Kalau biasa dengan landmark hotel Four Seasons, Sheraton Four Seasons ada di belakang saya, dan saya berada di kawasan lama Bandar Lahad Datu, begitu eksotik dan juga masih vibrant seperti di Hong Kong ataupun bandar-bandar lama di negara kita. Tetapi apa yang ingin saya katakan, betul Zul katakan ada 7 penjuru dan ke-7 calon yang menampilkan diri juga aspirasi nasional. Kerana antara parti yang menawarkan diri di sini seperti parti LDP, parti tempatan yang menampilkan banyak calon dalam pilihan raya ke-16 kali ini, PCS, Parti Cinta Sabah meletakkan kesemua calon dan termasuk di N56 Tanjung Papat. Warisan ingin mengekalkan status quo di sini kerana diwakili oleh pengurusi DAP Sabah iaitu Frankie Poh sebagai mantan menteri sebelum ini di kawasan Tanjung Papat, dan USNO, PPRS dan juga Bebas. Dan inilah yang menariknya, ke-7 ini menawarkan diri hanya seorang saja wanita, Zul. Istimewa, saya sempat berkesempatan menemu bual pagi tadi bersama calon Bebas N56 Tanjung Papat iaitu Puan Nur Aini Sulong. Bagi mereka, orang di sandakan ini sebenarnya Nur Aini Sulong bukan orang asing dalam bidang politik, gerakan NGO dan juga keusahawanan. Beliau cukup aktif dalam UMNO satu ketika dahulu, pernah menjadi ketua wanita UMNO Sandakan, pernah juga memasuki Bersatu, dan juga ketika peralihan kuasa pada 2018 beliau memasuki Warisan dan memegang beberapa jawatan dalam NGO seperti Pemadam dan juga Badan Kebajikan di Sandakan ini. Kita dengarkan sedikit mengapa Puan Nur Aini Sulong menawarkan diri, kerana dari sudut perangkaan semuanya hanya 10% saja wanita ditampilkan oleh parti dan juga mereka yang menawarkan diri dalam pilihan raya negeri ke-16 kali ini. Mengapa begitu kurang dan mengapa Puan Nur Aini Sulong membuat langkah besar ini untuk menawarkan diri sebagai calon Bebas? Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Puan Nur Aini Sulong. Saya tidak juga terkilan, tapi saya memandangkan why not parti itu sendiri melihat setiap ahli dia tu yang terlibat dengan pelbagai program agensi kerajaan swasta, why not bagi dia peluang untuk dia berdiri sebagai calon. Dan ini sebagai aset, kan? Ya, sebagai aset, tapi kenapa dorang masih lagi tidak berani untuk menampilkan tersebut, kan? Kita ada ciri-ciri, bukan saya nak cakap apa, itu antara ciri-ciri seorang pemimpin untuk menjadi berdiri di sebagai wakil rakyat. Tapi kita di parti masing-masing masih lagi rasa tidak yakin dengan wanita. So saya minta maaf, mungkin ini cara saya ini bukan terdesak, tapi saya hendak melihatkan kepada pemimpin yang sedia ada bahawa kita ni wanita boleh. Kita wanita boleh. Dan apa yang kelebihan saya sebelum ni melalui politika, NGOs, usahawan, apa semua. So itu yang saya share
Majoriti yang saya jumpa pengundi ini adalah sebahagiannya adalah usahawan saya sendiri. Saya terpanggil untuk bertanding bebas, calon bebas sebagai calon bebas untuk kali ini di pilihan raya negeri. Ya. Memandangkan saya lihat kita diwar-warkan nak 30% wanita. Ya. Tapi saya nampak di situ masih kurang lagi wanita. So bila saya tengok antara kawasan yang saya lihat ni adalah kawasan yang dari sejak saya memerintah lah dulu, memegang jawatan adalah Sandakan, yang mana di Parlimen Sandakan ini dia terdiri daripada 2 dun, iaitu Tanjung Papat dan Elopora. Bila saya memikirkan keadaan tersebut, dia memerlukan satu wanita untuk berdiri di kawasan Tanjung Papat. Dan saya mengambil inisiatif ni, saya cakap ada antaranya, adakah you berani untuk ni berdepan dengan 7 penjuru ni dengan calon-calon yang sedia ada, yang hebat ni, seperti kita punya menteri sendiri yang sebagai adun di tempat tersebut. So bagi saya menawarkan diri dan saya buat kerja, dan apa yang kelebihan yang saya ada sebelum ni, ia sebagai pemangkin untuk saya mencuba di pilihan raya negeri. Ya, Zul, itu sedikit apa yang dirasakan betul oleh Puan Wani Sulong untuk menawarkan diri di N56 Tanjung Papat ini. Beliau merasakan cukup lama dah aktif dalam parti politik, tetapi tidak pernah ditawarkan untuk menjadi calon kerana beliau seorang wanita. Dan akhirnya 2020 beliau membuat keputusan besar keluar dari parti, tetapi mengangkat diri sebagai calon atas tiket bebas yang akan berlawan dengan 6 lagi calon lelaki. Dan inilah realiti di Sabah. Kalau kita boleh bagi sedikit analisis, Zul, hanya 10% atau kurang sahaja daripada 447 calon di kesemua 73 dun. Hanya lebih kurang 43 orang saja yang ditawarkan wanita, sama ada dari Perikatan Nasional, dari Barisan Nasional hanya 3 orang, Perikatan Nasional mungkin 3 orang, yang lebih dari Warisan termasuk PKR dan juga DAP, dan 2 orang calon bebas. Jadi saya ingin terus menjejaki calon wanita kerana pada malam nanti saya akan menemu bual Puan Armani Mahiruddin, seorang tokoh tempatan dari Parti Warisan yang akan bertanding mewakili Parti Warisan di N52 Sungai Sibuga, satu dun yang pernah ditandingi ataupun kubu kuat bekas mantan Ketua Menteri Sabah Musa Aman. Haji, mungkin saya ada 1 minit untuk bersama dengan Haji. Apabila melihat kepada Puan Rani Sulong ini satu contoh yang ideal untuk kita melihat bahawa bagaimana personaliti itu memainkan peranan untuk membeli pengundi pemilih di Dun Tanjung Papat. Kerana perbincangan kita sebelum ini menyaksikan bahawa politik Sabah berbeza. Personaliti itu mungkin dapat diangkat dan mungkin boleh menang. Akan tetapi realiti dalam parti ataupun realiti politik hari ini, kalau tak ada jentera, tak ada parti, mungkin susah untuk menang. Bagaimana itu dihadapi dan juga kita fahami di peringkat lapangan di bawah sana, Haji? Betul. Kalau saya sudah berkelana hampir seminggu di sini dan juga rakan kita hampir sebulan, Saudara Asim di Sabah ini dan rakan-rakan Wakil Awani, realiti di Sabah memang benar-benar berbeza. Jika anda tidak ada nama besar di kawasan tersebut di mana anda wakili, sukar sekali untuk menempatkan di kalangan mereka yang bertanding. Itu satu, iaitu faktor calon ataupun faktor penaungan. Keduanya, dari sudut jentera. Jika anda tidak ada jentera dalam kempen sepanjang 2 minggu ini, sukar sekali untuk membuat jadual bertemu dengan rakyat, bagaimana anda meletakkan diri anda dalam pandemik COVID-19, iaitu kempen di media sosial, dan juga bagaimana menyediakan material kempen, iaitu seperti poster, banner dan seumpamanya. Jadi bagi wanita, saya rasa itu sedikit kekangan kerana mereka berada di barisan belakang sebelum ini sebagai jentera parti, sebagai ketua sayap wanita, dan mereka jarang diletakkan sebagai ketua bahagian, ketua pemuda ataupun ketua parti di kawasan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi apapun, kalau figura seperti Puan Wah ini sudah
mampu meletakkan dirinya kerana parti sudah lama tidak dapat menawarkan kursi kepada beliau, dan akhirnya mengapa tidak kali ini beliau memeriahkan lagi Pilihan Raya Negeri Sabah, dan ternyata wanita tidak diberi tempat yang signifikan dalam Pilihan Raya kali ini. 10% di bawah 43 orang, saya rasa Tidak amat cukup menyedihkan dan bagi wanita, apatah lagi dalam keadaan ekonomi sekarang. Wanita amat terkesan, ramai kehilangan kerja seperti disandarkan ini, ramai yang tidak dapat meneruskan pelajaran akibat keluarga tidak mampu dan sebagainya. Siapa yang faham? Wanita lah, Zul. Okey, itu juga kita akan teruskan juga perbincangan. Haji akan mencari lagi wanita-wanita hebat di negeri Sabah yang bertanding sebagai calon tetapi juga menjadi jentera parti. Haji, terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan. Asim Hassan akan bersama dengan kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini agak mencabar memandangkan ianya berlangsung dalam suasana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Ekoran Penularan COVID-19 di seluruh negara. Lebih memburukkan keadaan di negeri di bawah bayi itu, sahaja ada 4 kluster yang masih aktif, iaitu kluster Benteng LD, Pulau Laut dan juga Selamat, dengan jumlah kes yang dicatatkan sebanyak 490 kes. Namun itu langsung tidak mematahkan semangat sekumpulan anak-anak muda yang dikenali sebagai Pulang Mengundi Sabah untuk membawa golongan muda Sabah balik ke negeri itu untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Kita ikuti kisah ini. Farhan Amran, koordinator bagi tim Pulang Mengundi Sabah berkata, mereka mengambil inisiatif membuat crowdfunding bagi mendapatkan dana untuk menanggung kos penerbangan rakyat Sabah, khususnya mahasiswa dan mahasiswi dari Semenanjung ke Sabah untuk mengundi. Untuk menghantar satu program atau projek yang bernama Pulang Undi Mahasiswa, di mana kita menghantar mahasiswa-mahasiswi di kampus untuk pulang ke tempat mereka mengundi, dan di situlah bermulanya cadangan untuk kita crowdfund dan kita kumpulkan dana awam dan juga kita bagi subsidi kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terlibatlah yang berdaftar untuk mengundi. Jadi melalui itu, dan kita sedang menghadapi sebuah lagi pilihan raya negeri Sabah, dan kita dapat lihat masalah yang sangat jelas, iaitu kos penerbangan daripada Semenanjung ke Sabah akan memakan akan sedikit sebanyak membebankanlah pengundi-pengundi yang sudah berdaftar ni. Jadi kita nak menggalakkan lagi semua rakyat, bukan sahaja mahasiswa, untuk lebih mandiri. Jadi kita crowdfund juga, bawa idea yang sama, kemudian kita sponsor ataupun kita taja penerbangan mereka. Pihak koordinator juga menetapkan beberapa kriteria tertentu agar inisiatif itu tidak disalahgunakan pihak tertentu. Sebenarnya sebelum mana-mana pengundi yang berdaftar di Sabah nak letak ataupun mengisi maklumat mereka, kita dah letak kriteria-kriteria awam lah, yang secara awam, iaitu yang pertama, mereka haruslah berumur 21 tahun sehingga 35 tahun. Kemudian mereka juga harus berdaftar mengundi dan gaji mereka harus RM3,000 ke bawah. Kita dengan dana awam yang kita ada, sangat-sangat mustahil untuk kita sponsor atau taja semua. Jadi kita harus melihatlah siapa yang layak. Jadi kita ada sekumpulan yang akan semak semula segala dokumen-dokumen ataupun kriteria-kriteria. Selain itu, segala dana dan urusan laporan audit akan melalui Persatuan Kasih Mahasiswa Malaysia, memandangkan ia adalah persatuan yang berdaftar. Langkah itu perlu kerana mereka merupakan badan yang tidak berpihak kepada mana-mana parti politik dan mementingkan integriti dan ketelusan. Pertubuhan yang berdaftar, tetapi avenue untuk mengutip dana awam itu adalah melalui sebuah organisasi yang berdaftar, Persatuan Kasih Mahasiswa Malaysia. Jadi melalui situ kita salurkan, dan juga berkenaan dengan audit dan sebagainya, kita akan keluarkan selepas sahaja pilihan raya negeri. Kita akan mengambil masa 2 ke 3 hari jangkaannya untuk kita keluarkan laporan mengenai siapa yang menyumbang, berapa banyak yang kita terima, berapa banyak yang kita taja, dengan siapa kita bekerjasama, kerana ialah sebab kita bergantung kepada dana awam.
Anak muda kalau mahu pulang mengundi mungkin boleh terus saja mengikuti inisiatif itu. Tapi saya nak bersama dengan Asim Hassan yang kini berada di Kota Belud. Perdana Menteri ada jadual yang cukup padat dari Kota Marudu ke Kota Belud. Tapi Asim keluar sedikit ke jelapang padi Kota Belud itu kerana line tak ada di sana untuk bersama langsung pada petang ini. Asim, ceritakan apa perinciannya aktiviti dan juga jadual Perdana Menteri sepanjang hari ini. Apa fokus-fokus kumpulan yang dicuba untuk didekati oleh Perdana Menteri? Baiklah, terima kasih Zul di Bukit Kewangan. Ya, sekarang saya berada di Kampung Labuan, Kota Belud ini. Saya orang Labuan. Saya bukan secara tidak sengaja memilih Kampung Labuan ini dengan jaringan internet yang agak stabil di sini. Dan apa yang boleh saya bawakan adalah lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Sabah sejak semalam di Beaufort dan hari ini ke sebelah utara negeri Sabah ini, bermula di Kota Marudu, naik sedikit ke atas ke Kudat, kemudian turun di bawah ini ke Kota Belud. Apa yang boleh saya bawakan di Kota Marudu pada pagi tadi, jam 8 pagi tadi, beliau beramah mesra bersama penduduk Kota Marudu yang kita tahu mempunyai 3 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri Sabah kali ini, iaitu Dewan Undangan Negeri Matunggung, Tandik dan juga Dun Terbaru iaitu Dun Bandau. Dan pada sebelah pagi itu dapat kita lihat dan dapat kita saksikan yang mana Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau secara peribadi dan juga Perikatan Nasional itu bukan mahu menjajah Sabah, tetapi sebaliknya mahu bersama-sama membangunkan negeri ini agar sama setanding dengan negeri-negeri lain. Dan juga jika Malaysia itu boleh ditadbir dengan baik oleh kerajaan persekutuan itu, tidak mustahil Sabah ini juga, jika pentadbiran kerajaan negerinya pada 26 September ini yang akan ditentukan oleh pengundi, juga boleh ditadbir oleh daripada Perikatan Nasional atau Gabungan Rakyat Sabah itu sendiri. Dan juga pada sebelah petang tadi, sebentar saja tadi, Perdana Menteri ada membuat lawatan beramah mesra juga bersama penduduk Kota Belud di Dun Pintasan, yang mana salah seorang daripada calon itu daripada Perikatan Nasional, Zul, yang boleh kita bawakan daripada kampung Rampayan Laut di Kota Belud ini. Dan apa yang menariknya pada ucapan itu adalah bayangan kepada, maknanya signal atau isyarat keputusan pilihan raya negeri Sabah ini adalah penentu kepada keputusan kerajaan menentukan pilihan raya umum ke-15. Itu menarik. Asim akan hantar ceritanya sebentar lagi. Tetapi itu cerita politik. Asim ni wartawan hebat yang menjelajah ke seluruh negeri Sabah. Betul. Semalam pergi ke Pitas. Ada cerita rakyat yang perlu diangkat. Itu yang akan dikongsikan liputan penuhnya dalam Awan 7.45 malam ini. Tapi Asim, kongsilah cerita derita puluhan tahun di penduduk di mapan-mapan ini. Mungkin visualnya lebih kuat untuk kita gambarkan situasinya bagaimana. Apa ceritanya, Asim? Baiklah Zul, bila saya pernah bertugas di Sabah ini, saya pernah mendapat satu tugasan di Pitas ini sendiri, iaitu pada waktu itu saya sempat pergi ke kampung mapan-mapan ini. Kalau tidak silap saya sekitar tahun 2012. Pada waktu itu kita bertemu dengan nelayan, nasib nelayan di sana, dan pada waktu itu juga mereka jalan raya memang teruk, bekalan elektrik tak ada, apatah lagi bekalan air. Apa yang mereka mungkin bekalan air itu mungkin mandi di laut pada waktu itu. Dan sekarang ini bila saya sempat lagi selepas hampir 8 tahun ini, saya pergi lagi ke situ, alhamdulillah bekalan elektrik itu sudah ada, jalan masih lagi sama, tetapi bekalan air bersih itu masih lagi tiada, Zul. Yang pasti rutin harian penduduk di kawasan itu adalah pergi ke sebuah perigi untuk menimba air untuk kegunaan harian. Berapa jauh, Cukup Asim? menyedihkan. Kita sudah merdeka hampir Berapa jauh perigi antara perigi ke nak ditimba itu sehingga ke kawasan rumah mereka? Mereka perlu melalui jalan yang agak jauh masuk ke dalam kawasan hutan sedikit kalau ikut gambar ini. Jadi berapa jauh sebenarnya persekitaran daripada perigi itu, satu-satunya perigi di kampung dengan kawasan perumahan mereka?
salah seorang penduduk di situ yang saya temui, because rumah mereka agak berselerak sedikit. Maksud saya kedudukan itu bagaimanapun dapat saya gambarkan sekitar 1 kilometer ke 600 kilometer jarak daripada perigi ke rumah penduduk di situ, Zul. Itu cerita yang Asim akan bawakan secara penuhnya dalam Awani 7.45 malam ini. Asim, kalau nak bercerita panjang lebar, kita boleh bercerita dan juga mungkin boleh mencari solusinya. Tapi itu juga kerja wakil rakyat yang menambahkan janji untuk PRN pada kali ini untuk membantu masalah ini. Asim, terima kasih bersama langsung bersama kita pada sedikit untuk dikongsikan dalam 10 minit. Ya. Agak menarik di situ, Zul. Kampung Mapan-Mapan Pitas itu terletak dalam Dun Baharu, Dun Bengkoka di Parlimen di Parlimen Kudat yang menyaksikan antara calon yang ramai, iaitu ada 11 penjuru di Dun Bengkoka itu, Zul. Dan kita harapkan calon wakil rakyat yang dipilih itu nanti dapat membawa masalah rakyat, terutamanya bekalan air bersih itu, Zul. Asim, terima kasih bersama langsung bersama dengan kami. Semoga ini membuka mata dan juga tunggu laporan penuh itu dalam Awani 7.45 pada malam ini. Sekian saja Sabah Memilih untuk hari ini. Ikuti perkembangan penuh dalam Sabah Memilih ini. Anda boleh ikuti di laman web khas kami di Astro Awani. Ada saja laporan di situ, prnsabah.astroawani.com, di mana laporan komprehensif kami bawakan di platform digital kami. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.